awit benda-benda yang lain buat apa? Yang tak ada kena-mengena. Dia sebab tu ini bagus. Kalau kita tengok tawanan orang yang ditawan oleh Taliban, walaupun orang kutuk Taliban macam-macam, tapi oleh kerana ada nilai agama, Taliban tak buat, tak tawan pada tawanan. Dia bagi makan, dia bagi apa. Kalau dia nak bunuh, dia bunuh terus. Cuba tengok yang tawanan yang Amerika seksa, potong kemaluan lah, macam-macam dia buat. Ini apa yang Islam ajar. Khubaib dia tak buat apa. Kata perempuan, wallahi ma ra'aitu asiran qad khairan min Khubaib. Demi Allah, aku tak pernah melihat tawanan yang lebih baik daripada Khubaib. Fa wallahi laqad wajadtu yawman ya'kulu qitfan min 'inab fi yadihi wa innahu lamuthaq bil hadid wa ma bi Makkah min samarah. Dia kata, demi Allah, aku tengok satu hari Khubaib ni masa duk tambak tu, orang tambak dengan besi tu, dia makan satu tangkai anggur yang mana anggur tu tak ada di Mekah masa tu. Tak ada siapa bagi kat dia, tapi di tangan dia ada anggur. Dia makan anggur pada musim yang anggur tu tak ada di Mekah. Siapa cerita ni? Ni perempuan Banu Haris. Wa kana taqul innahu la rizqun razaqahu Allahu Khubaiba. Dia kata ini adalah rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada Khubaib. Yang ni sebenarnya syahid dia tang ni ya. Imam Nawawi nak ceritanya, ini karamah Khubaib Al-Ansari. Falamma kharaju bihi min al-haram liyaqtuluhu fi hil. Apabila mereka berkeluar, bawa dengan dia daripada tanah haram untuk membunuh dia di tanah halal. Dia ada had tanah haram. Dia keluar daripada tanah haram Mekah tu, pi kawasan tanah halal. Dalam riwayat Ibn Ishaq, dia kata dia pi kepada Tan'im. Dia pi ke Tan'im, dan kemudian di situlah dia nak bunuh. Khubaib pun kata, da'uni usalli raka'atain. Minta nak semayang 2 rakaat. Dikatakan sejarah semayang 2 rakaat minta doa ni, sebelum kena bunuh ni, Khubaib lah yang riwayat yang awal. Jadi tuan-tuan pun kalau satu hari orang tangkap nak bunuh ke apa, mintalah izin semayang 2 rakaat. Nasallallahu al-afwa wal afiyah, minta selamatlah semua kan. Tapi kalau hal macam ni, Khubaib minta 2 rakaat salat. Fataraku, mereka biarkan dia. Faraka'a raka'atain, maka dia salat 2 rakaat. Dia minta doa. Faqala wallahi laula an tahsabu anna ma bi jaza' lazittu. Dia kata, demi Allah, kalaulah aku takut, aku bimbang, kalaulah tidak, nanti mereka kata aku penakut, nescaya aku semayang panjang sikit. Tu pun semayang tak apa panjang, takut mereka kata aku takut mati. Oh tuan-tuan, hebat dia. Aku tak apa panjang sangat. Sekali Quraisy kata aku takut mati pula. Takut geng Huzail, geng Banu Haris kata aku takut mati. Padahal bukan ada siapa yang dia nak tunjuk hero. Bukan ada orang Islam mana, dia seorang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala riwayatkan kisah ni, dan kita baca kisah ni melalui saksi-saksi yang kemudian mereka masuk Islam. Maka cerita hal Khubaib. Summa qala Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada. Ya Allah, himpun mereka sekali, kira mereka semua, bunuh mereka secara berpecah-pecah, dan jangan tinggal seorang pun di kalangan mereka. Tuhan mustajab doa dia. Habis depa. Tapi dia akan matilah. Summa ansyada yaqul falastu ubali hina uqtalu muslima ala ay jambin kana lillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsalin shilwin mumazza'. Banyak tu. Dia sebelum mati ni dan lagi baca syair.
Buat lagi 2 baris syair. Kira mati relax. Tuan-tuan, orang nak mati pucat, tanya orang kerja penjara. Hebat kok luar ni. Tapi bila hari orang pergi ketuk pintu, nak bawa ke tali gantung, dia orang kata heret macam dengan heret kerbau lah juga. Heret tak mau-mau, takut nak menghadapi mati tu. Padahal mereka duk bunuh orang ramai lah. Hanya orang-orang yang cekal saja yang dia yakin bahawasanya mereka berada di jalan yang benar. Saya kutuk mati dulu. Tu dia tak takutlah. Dia pergi sendiri ya. Khubaib, dia semayang pun tak mau terpanjang, takut. Dia kata dia takut. Dia nak jaga jangka masa panjang dakwah supaya Quraisy fikir, ish, pelik betul orang Islam Dalam riwayat yang lain disebut Khubaib ni kata, Allahumma la ajid man yablughu rasulaka assalam faballighu. Ya Allah, aku tak ada satu orang nak boleh aku bagi tahu kat dia supaya sampaikanlah kepada Rasulmu salam. Tolonglah sampaikan salam kepada Rasulullah. Minta Allah sampaikan. Ni Rasulullah masih hidup. Rasulullah dah mati. Nabi kata suruh kita salam lah kan. Inna salawatakum tablughuni haitsuma kuntum. Selawat kamu, salam kamu sampai pada aku di mana saja kamu berada. Maka selawatlah. Kalau orang nak pergi Mekah, kita tak payahlah kata tolong kirim salam ke Nabi ya. Tak payah. Kita salam, Allahumma salli wa sallam ala nabiyina Muhammad. Salam, selawat dan salam tiap hari kita sebut Allahumma salli wa sallam. Sallim wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina. Allah salam, salawat dan salam. Yang ni Nabi masih hidup. Jadi dia pun kata, ya Allah, tak ada orang nak tolong bagi salam kat Nabi. Yang duk ada kat sini, tolonglah sampaikan salamku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat diceritakan Khubaib ni, Rasulullah bila dia kena bunuh, Khubaib kena bunuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi jawab salam dia, Jibril bagi, dan Nabi bagi tahu orang ramai, Khubaib salam dan dia telah dibunuh dalam majlis Nabi ketika Nabi berucap. Malaikat Jibril sampaikan salam tu. Khubaib al-Ansari. Dia baca syair, falastu ubali hina uqtalu muslima. Ni saya tak ikut terjemahan tuan-tuan, kadang-kadang tak apa tuan-tuan tengok. Saya terjemah langsung apa yang saya baca dalam kitab asal ni. Aku tidak kisah ketika aku dibunuh dalam keadaan sebagai orang muslim. Ala ay jambin kana lillahi masri'i. Dia nak bunuh belah mana pun, yang mana aku telah serahkan kematianku ini untuk Tuhan, untuk Allah. Wa dzalika fi dzatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsalin shilwin mumazza'i. Yang demikian itu untuk zat Tuhan, yang jika dia mahu, dia akan memberkati mana-mana anggota jasadku yang telah dipotong-potong. Memang Khubaib ni depa tak bunuh sekaligus, depa bunuh sikit-sikit, potong sikit-sikit bagi mati sikit-sikit. Sebab itu Sa'id bin Amir pensan setiap kali teringat masa tu dia tak Islam, dia tak tolong Khubaib. Orang kata pasal apa hang jadi gamno duk pensan dalam majlis? Teringat tahun 3 Hijrah masa zaman Umar dah tahun berapa belah lah. Sebab apa? Sebab dia tak tolong Khubaib yang dibunuh secara sikit-sikit. Khubaib al-Ansari. Summa qama ilaihi Abu Sarwa'ah Uqbah bin Haris faqatalahu. Kemudian bangunlah Uqbah bin Haris, Abu Sarwa'ah Uqbah bin Haris, maka dia pun bunuh Khubaib. Sebelum bunuh orang tanya Khubaib, Khubaib, mau tak kalau Muhammad duduk tempat hang sekarang? Quraisy tanya. Dia pun tanya dia, buat main-main dengan dia nak mati tak?
Dia tahu Allah, la wallahil azim ma uhibbu an yufdiyani bi syaukin fi qadami. Demi Allah, aku tak rela jika dia nak tebus aku walaupun sebesar duri yang halus di kaki dia. Maksudnya kalau kerana nak ganti tempat aku ni dia kena duri kecil kat kaki dia pun, aku tak rela. Kalau Muhammad nak kena, tak apa, aku mati. Oh tuan-tuan, hebat. Kita kata kalau kita duduk zaman Nabi, kita macam tu. Tak tahu perasaan lari. Rasa-rasa belah awal lagi. Cerita semua para pejuang ni, ceritalah yang hebat ni, cerita mereka. Setelah kita baca mereka mati atau mereka menang. Tetapi sepanjang tempoh perjuangan, mereka menanggung bebanan perjuangan itu. Pahit maung dia, susah payahnya, penderitaan perjuangan, hanya Allah yang tahu dan mereka yang rasai. Kita baca Nabi telah menang, Nabi Ibrahim telah berjaya, tapi bagaimana menanggung penderitaan perjuangan. Nabi telah menang buka kota Mekah, tapi daripada awal tangisan baginda, duka cita kematian orang yang dia sayang, dihalau keluar daripada kampung halaman, dibunuh pengikut. Siapa yang tahu? Melainkan orang yang merasai hakikat kepada perjuangan itu. Wa kana Khubaibun huwa sanna likulli muslim qutila sabran as-salah wa akhbara ya'ni an-nabi wa ashabahu yawma usibu khabarahum wa ba'atha an-nasu min Quraisy ila Asim bin Sabit hina huddisu annahu qutil an yu'tau bi syai'in minhu yu'raf wa kana qatala rajulan min uzamaihim fa ba'atha Allahu li Asim misla dhullah min dabrin fahammadhu min rusulihim falam yaqdiru an yaqta'u minhu syai'a. Dia kata maka jadilah Khubaib ni contoh orang yang apabila nak dibunuh maka dia salat. Dan kemudian dia kata mereka hantar, Nabi bagi tahu kepada orang ramai hari mereka dibunuh, dan kemudian Quraisy ni hantar satu pasukan kepada Asim bin Sabit. Asim bin Sabit yang bunuh di bukit dia, yang ketua daripada dia. Quraisy hantar nak pergi ambil benda apa yang ada kat Asim. Biasanya dia pergi ambil pasal Asim ni, Quraisy nak balas dendam pasal dia bunuh Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth ni kepala besar, pembesar Quraisy. Sabit, Asim bin Sabit bunuh. Jadi mereka nak pergi cincang buat mayat tu, ataupun mereka nak ambil kut-kut ada apa benda kat dia. Kemudian Allah hantar mai macam dengan awan hitam tu mengelilingi mayat Asim bin Sabit. Jadi Quraisy nak ambil tak boleh. Dalam riwayat disebut bahawasanya Asim ni doa, ya Allah, aku telah melindungi agamamu, tolonglah lindungi jasadku. Dan bila mereka nak ambil tak boleh. Dan ini adalah beberapa bukti tentang karamah yang berlaku di kalangan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Imam Nawawi nak cerita. Allah ta'ala alam. Kita buka pada soalan. Ada soalan? Lama tak ngaji? Ada 3 soalan. Ya. Yang pertama, iddah seorang perempuan mengandung. Mana baru-baru ini seorang suami telah menceraikan isteri dia yang tak satu. Pada masa itu isteri dia sedang mengandung 6 bulan. Jadi isteri dia tanya pada saya, apa selanjutnya nak dibuat. Tetapi pada dia, kalau aku tak sah masa dia mengandung, dan saya nasihat dia supaya pergi jumpa kami ya. Jadi iddah
perempuan mengandung ni bilakah habis nikahnya? Ya. Yang kedua, di dalam kosmos Isnin 21 bulan Mac